Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Suziyani binti Fauzi. A170949 akan membentangkan tajuk artikel saya iaitu Kaedah Komunikasi Pembelajaran dalam Talian ketika pandemik COVID-19. Penyelia saya adalah Dr. Hasanah Abdul Hafiz. Saya daripada Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Untuk abstrak, komunikasi merupakan saluran yang penting dalam kehidupan manusia. Ini kerana perbuatan dan juga pekerjaan akan menggunakan komunikasi sebagai saluran untuk menyampaikan sesuatu mesej daripada seseorang tu kepada orang yang hendak disampaikan mesej. Ianya juga termasuk juga dalam pembelajaran. Tetapi sejak pandemik COVID-19 muncul dalam negara kita, ianya memaksa kerajaan untuk mengarahkan setiap institusi untuk melakukan PDP secara dalam talian. Kemudian ramai juga pelajar yang terpaksa pulang ke rumah dan menjalani pembelajaran dalam talian di rumah. Artikel ini adalah bertujuan untuk mengkaji tentang apakah itu komunikasi dalam talian dan juga kaedah komunikasi dalam pembelajaran dalam talian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu secara kepustakaan. Di akhir kajian ini terdapat beberapa kaedah kajian seperti komunikasi sehala dan dua hala yang sesuai dengan pembelajaran dalam talian. Sebagai pengenalan, komunikasi ini merupakan fitrah manusia yang ingin berinteraksi antara satu sama lain. Disebabkan setiap pekerjaan dan juga perbuatan menggunakan saluran komunikasi sebagai interaksi antara satu sama lain. Menjadikan komunikasi ini sangat penting untuk kehidupan kita. Banyak juga kaedah komunikasi yang dapat digunakan untuk menggantikan PDP secara bersemuka dengan PDP secara dalam talian. Komunikasi dalam talian juga dapat menghubungkan dari yang jauh dan tidak bersemuka menjadi lebih mudah. Ini kerana ianya dapat memudahkan sesuatu mesej disampaikan kepada seseorang hanya dengan berkomunikasi secara dalam talian. Disebabkan pandemik COVID-19, banyak institusi yang menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian. Pelajar dan juga pengajar perlulah menguasai kaedah komunikasi pembelajaran dalam talian selaras dengan zaman terkini untuk memudahkan lagi pembelajaran dalam talian dilangsungkan. Permasalahan kajian, sejak abad 21, kemahiran teknologi ini amat penting untuk melahirkan pelajar yang celik IT di negara kita. Kerajaan juga telah melakukan pelbagai usaha untuk memajukan lagi teknologi di negara ini. Aktiviti pentadbiran, pendidikan dan juga ekonomi negara terjejas apabila pandemik COVID-19 melanda di dunia ini. Kemudian, pembelajaran dalam talian dilakukan secara keseluruhan. Kaedah PDPR dilihat kurang efektif kerana ianya menjadi masalah untuk membeli gadget dan juga internet daripada Ainal Marhatun 2020. Kemudian untuk mengenal pasti komunikasi pembelajaran dalam talian dan juga kaedah komunikasi dalam talian dapat membantu fokus di dalam kelas. Untuk persoalan kajian, yang pertama adalah apakah komunikasi pembelajaran dalam talian? Yang kedua, apakah kaedah komunikasi pembelajaran dalam talian? Objektif kajian untuk artikel ini ialah yang pertama, mengkaji tentang komunikasi pembelajaran dalam talian. Yang kedua, mengenal pasti kaedah komunikasi pembelajaran dalam talian. Seterusnya, metodologi kajian secara kualitatif dengan menggunakan kaedah kepustakaan, dan kaedah ini menggunakan analisis data secara kepustakaan melalui pembacaan daripada artikel, kertas kerja, surat khabar dan kajian kes. Lepas. Untuk hasil kajian, komunikasi pembelajaran dalam talian. Yang pertama, komunikasi merupakan perkara penting dalam Islam kerana ianya sebagai cara untuk para pejuang Islam menyampaikan dakwah. Komunikasi yang berkesan perlulah digunakan untuk menyampaikan dakwah. Apabila komunikasi yang digunakan berkesan,
maka ia akan memudahkan lagi penyampaian dakwah kerana penerima yang menerima dakwah iaitu mad'u dapat memahami dengan lebih mudah. Komunikasi juga ni telah wujud sekian lama, bahkan para nabi juga menggunakan komunikasi untuk berdakwah. Sebelum ini, pembelajaran dalam talian ni pernah menjadi saluran komunikasi antara pelajar dan juga pengajar, tetapi ianya bukan secara keseluruhan. Ianya akan digunakan apabila seorang pengajar tidak dapat berjumpa secara bersemuka dengan pengajar untuk disebabkan sebab-sebab tertentu yang menghalang pelajar dan pengajar untuk bersemuka. Tetapi sejak pandemik COVID-19 melanda dan juga PDPR dilakukan secara dalam talian, PDPR secara dalam talian ni menjadikan fokus kepada pengajar dan juga pelajar untuk lebih fokus dalam belajar. PDPR secara dalam talian digunakan secara menyeluruh dan juga tiada aktiviti PDP secara bersemuka dilakukan. Bukan itu sahaja, bahkan setiap aktiviti digunakan secara dalam talian untuk memudahkan urusan seharian. Dalam jurnal Nur Hazira dan Mas Ayu 2020 telah mengatakan pandemik COVID-19 ini memberikan impak yang sangat besar kepada para pendidik awal kanak-kanak. Pembelajaran dalam talian terpaksa digunakan dengan bantuan ibu bapa mereka di rumah. Pendidik juga telah menggunakan beberapa aplikasi yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan PDPR untuk menggantikan kaedah PDP secara bersemuka kerana tidak dapat ke sekolah dan juga ke institusi yang berkaitan. Manakala menurut Bani Hidayat 2020, dalam jurnalnya mengatakan PDP dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 dan 2 COVID-19, Pensyarah Institut Pendidikan Guru IPG telah menggunakan beberapa aplikasi pengajaran dalam talian untuk meneruskan sukatan pelajaran yang telah dirancangkan. Dan hasil kajian yang diperoleh untuk penggunaan utama aktiviti PDP secara dalam talian adalah seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan pelbagai aplikasi lain juga yang aplikasi media sosial yang lain. Bagi menjawab objektif kajian yang kedua ialah kaedah komunikasi pembelajaran dalam talian. Jika difikirkan, banyak sebenarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui pembelajaran dalam talian. Waktu yang diperuntukkan oleh pelajar dan juga pensyarah sangat fleksibel iaitu boleh melakukan perjumpaan pada bila-bila waktu sahaja. Ianya juga mengurangkan tenaga dan kos pembelajaran kerana pelajar tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke kelas. Dinyatakan oleh dalam artikel Sabella dan Hart 2014. Terdapat dua jenis komunikasi yang selalu disebut iaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi bukan lisan. Tetapi apa yang ingin ditekankan adalah kaedah komunikasi yang sering digunakan ketika pembelajaran dalam talian. Yang pertama, komunikasi secara sehala. Iaitu tidak memerlukan sesuatu tindak balas daripada penerima mesej. Hanya orang yang ingin menyampaikan sesuatu mesej sahaja yang bersuara dan melontarkan apa yang ingin diperkatakan. PDP secara dalam talian juga dilakukan secara dalam talian secara sehala digunakan secara berkala, yang ini bukan selalu kerana ianya lebih santai, contohnya di FB Live. Seterusnya adalah komunikasi secara dua hala. Komunikasi secara dua hala ni merupakan komunikasi yang amat penting untuk memastikan sesuatu komunikasi itu berkesan dengan baik. Komunikasi secara dua hala ni dapat memastikan tahap fokus pelajar di tahap mana dan pensyarah juga dapat memastikan dapat mengawal keadaan dan situasi pelajar ketika aktiviti pembelajaran secara dalam talian berlaku. Kata Muhammad Yusuf 2008 iaitu komunikasi secara dua hala ni sangat berkesan untuk PDP secara dalam talian. Kerana sifat komunikasi dua hala ni memberikan makluman timbal balas antara penyampai mesej dengan penerima mesej. Jadi wajar komunikasi dua hala ni dipraktikkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh aplikasi yang sering digunakan secara dua hala ialah Google Meet, Zoom dan juga Discord dan juga pelbagai aplikasi lain yang boleh digunakan untuk berkomunikasi secara dua hala. Untuk kesimpulan,
Banyak kaedah komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan juga pelajar ketika PDP secara dalam talian berlangsung. Teknologi dan aplikasi terkini sesuai dengan zaman kini dapat memudahkan lagi PDPR secara dalam talian. Terdapat dua kaedah komunikasi yang digunakan secara dalam talian iaitu komunikasi sehala dan dua hala. Boleh digunakan sebaiknya untuk mencapai matlamat pendidikan di negara untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak ilmu malah celik IT. Sekian, terima kasih.